Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh Ustaz? Boleh ya? Alhamdulillah. Samalah baju saya dengan baju ni. Puan Rahimah. Masya Allah. Masya Allah. Janji ke Ustaz? Itulah. Okey. Sesiapa yang dia kalau dia sudi buka video macam Puan Rahimah boleh dibenarkan. Ya, alright. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kak Syida, boleh kita mulakan? Baik Ustaz. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah dengan izin Allah pagi ini kita masih lagi diberi izin olehnya untuk berada untuk mendapat peringatan-peringatan daripada Al-Quran yang akan disampaikan oleh berbagai ustaz. Dengan itu Kak Syida serahkan pada Ustaz pagi ini sebab kita dah 10 minit kan. Maka silakan Ustaz, kepada Ustaz. Okey. Sekejap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Kita memanjatkan rasa syukur kita pada pagi ini. Sekali lagi kita dapat bertemu untuk kita menyambung kembali pelajaran kita, pengisian kita berkenaan dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita motivasi, memberikan kita perangsang, memberikan kita berita gembira berkenaan dengan balasan nikmat syurga yang Allah berikan kepada mana-mana hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang melakukan kebaikan, yang mana kita masih lagi sebenarnya berada pada ayat yang menceritakan tentang golongan as-sabiquna as-sabiqun. Bermakna pagi ini kita akan habiskan beberapa lagi baki ayat yang berkaitan dengan nikmat syurga yang Allah berikan kepada golongan as-sabiquna as-sabiqun. Kita telah sebut pada kelas yang lalu, pengisian yang lalu, ayat yang berkenaan dengan golongan as-sabiqun yang Allah berikan nikmat balasan syurga berada pada ayat yang ke-15 sehinggalah ayat yang ke-26. Yang mana ayat yang telah pun kita selesai membicarakan tentang tafsiran ayatnya, pemahaman ayatnya, ayat 15 dan ayat 16 telah selesai. Kemudian ayat 17 pun telah selesai. Cuma pada pagi ini kita akan memperincikan pada ayat 18, ya, pada ayat nombor 18, kalau di dalam nota ia berada pada muka surat yang ke-19. Jadi kita terus buka muka surat nombor 19 seperti biasa. Kena merujuk kepada nota penuh yang ada diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan seperti yang saya paparkan di hadapan tuan-tuan dan puan-puan ini. Nampak insya-Allah. Okey, ataupun kalau tidak ada kena buka Al-Quran terjemahan. Okey, kena buka Quran terjemahan. Kalau kita betul-betul nak belajar, maka kita memang kena ada usaha yang lebih lah. Okay, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-18 sebenarnya. Okay, betul ya ayat nombor 18? Okay, betul. Dekat nota ni kita dah mula ayat 19. Okay, kita akan masuk ayat nombor 19. Ayat 19 tu belum lagi, kita tak masuk lagi. Kita akan perincikan ayat nombor 18 ni pada, okey, kita mulakan terus pada ayat nombor 18. Okey. Ayat nombor 18 ni adalah ayat yang menjelaskan kepada kita tentang apakah tugasan. Tugasan siapa?
tugasan satu makhluk yang Allah panggil. Gelarannya apa? Masih ingat pada minggu lepas Allah panggil di dalam Quran gelaran apa? Wildan. Wildan. Okey, betul. Wildan. Ataupun satu lagi dalam Quran Allah sebut dengan nama gelaran dia sebagai Ghilmanun. Wildan ataupun Ghilman. Okey. Ayat 18 ni adalah ayat yang melanjutkan, menyambung cerita pada ayat nombor 17. Yang mana ayat 18 ni adalah ayat yang Allah menyebutkan tentang tugasan Wildan pada ayat nombor 17 tu dia buat apa? Mereka itu tawaf. Perkataan yang tufu kan? Mereka itu telah mengelilingi. Kerja mereka keliling saja. Memberikan khidmat kepada siapa? Kepada ahli-ahli syurga, khususnya kepada siapa? Kepada golongan as-sabiquna as-sabiqun. Jadi mereka keliling ahli syurga ni, mereka nak buat apa? Mereka membawa apa? Akwabin wa abariq dan juga wa ka'sin. Okey. Okey. Kita lihat dekat situ. Okey, mereka bawa apa? Mereka bawa apa? Ini adalah alat-alat bekas-bekas minuman. Alat-alat untuk meletakkan air. Satu dinama akwab, satu lagi dinama abariq, satu lagi disebut sebagai ka'sun. Okey. Yang ini telah kita ulas pada minggu lepas. Maka kita tak perlu lagi untuk mengulang apakah itu akwab, apakah itu abariq dan apakah itu ka'sun. Ketiga-tiga alat minuman ini di dalam tu nanti akan diisi dengan apa? Pada hujung tu Allah sebut min ma'in. Min ma'in. Cuba tak perkataan min ma'in? Ma'in tu yang kita nak ulas. Yang belum lagi kita ulas pada minggu lepas. Okey. Ma'inun tu apa? Okey. Kalau kita tengok di dalam nota, muka surat nombor, kalau kita tengok pada muka surat nombor 19 tu, kita tak jumpa apakah dimasukkan dengan ma'in. Tapi kalau kita tengok terjemahan, dia terjemahkan apa dekat sini? Dia terjemahkan daripada sungai yang mengalirkan. Okey. Yang paling tepat, kita ambil perkataan ni. Min ma'in tu, min tu kita fahamlah daripada. Maksudnya air yang akan diminum oleh as-sabiqun as-sabiqun ni, yang menggunakan alat minuman tu ada akwab, ada abariq dan ada ka'sun ni, yang mana alat-alat minuman ini dia mengandungi apa? Dia mengandungi air min ma'in. Air yang diambil dari ma'in tu isunya. Apa itu ma'in? Ma'in, kalau kita buka dalam pentafsiran di kalangan para ulama mengatakan ma'in itu adalah air yang mengalir. Air yang mengalir. Kenapa kita tak fokus kepada sungai saja? Kerana dalam syurga ni dia ada jenis-jenis air yang mengalir. Okey, masih ingat lagi dalam surah Ar-Rahman yang lalu. Masih ingat lagi dalam surah Ar-Rahman yang lalu kita telah belajar dalam surah Ar-Rahman manusia yang masuk syurga kelas pertama dia dapat mata air yang macam mana? Siapa yang boleh sebutkan mata air dia apa beza dengan mata air bagi golongan yang masuk syurga kelas yang kedua dalam surah Ar-Rahman? Air yang mengalir dan juga air yang memancut. Okey, air yang memancut dengan air yang mengalir. Okey, sebab itu dalam ayat ni paling tepat kita ambil min ma'in tu adalah air dia mengalir. Maksudnya wildan yang kerja dia nak bagi ahli syurga ni minuman, okey, dia akan ambil daripada air yang mengalir. Air mengalir ni
melihat kepada pentafsiran para ulama tafsir mengulas panjang lebar tentang ma'in ini, seperti mana Al-Imam Tabari, beliau mengatakan yang mengalir ini, dia kata, okey, pertama kata kunci penting dia, air itu adalah jar, dia mengalir, betul. Kalau kita nak rujuk kepada sungai pun boleh, kalau kita nak merujuk kepada air, mata air pun boleh sebenarnya. Sebab mata air ada yang mengalir. Air sungai pun dianya mengalir. Tapi pastinya air itu dia mengalir. Okey, lepas tu tolong tambah satu lagi. Letakkan di dalam kurungan yang mengalir tu air apa? Okey, tulis kat situ. Dekat situ sebenarnya adalah air khamar. Khamar ni maksudnya arak. Adalah air arak. Kita jangan samakan arak macam dekat dunia ni. Dalam syurga dia beza. Sebab dia berbeza. Air khamar, tulis khamar. Nanti kita akan jumpa dalam Quran perkataan khamar. Khamar. Kha mim ra, khamar. Okey, dah tulis dah jelas? Dapat dah? Okey. Sebelum kita lanjutkan lagi, pada ayat berikutnya, okey, cuba tengok nota pada muka surat nombor 20. Tengok nota muka surat nombor 20. Kita nak ambil sedikit waktu untuk perincikan lagi. Kita nak bagi rasa lagi nikmat bekas minuman tadi. Dia bukan sekadar bekas minuman tu letak air, tapi bekas minuman tu sendiri pun sudah jadi nikmat. Cantiknya dia, bentuknya tadi tu. Okey, sebab dalam syurga ni semua jadi nikmat. Tempat duduk, alat minuman, semua tu jadi nikmat. Jadi untuk bagi ada penghayatan lagi, mari kita perincikan tentang ayat tentang akwab. Nampak tak perkataan akwab? Kita belajar sebelum ni kan? Bi akwa bin kan? Kita terjemahkan ia sebagai gelas-gelas. Okey, kita perincikan lagi. Macam mana bentuk gelas tu? Kalau orang perempuan yang biasa, kalau tuan-tuan biasalah kan, antara perhiasan orang perempuan ni, kita tengok adalah dari sudut apa? Menyimpan pinggan-pinggan mangkuk cantik, pinggan, ada orang sampai boleh jadi hiasan kan? Kita tengok alat-alat cawan dia tu, macam-macam jenis. Jadi brand apa tak tahu lah, wallahu ta'ala a'lam. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita jumpa tak surah Az-Zukhruf, muka surat nombor 20, kita akan jumpa perkataan akwab kan? Akwab dekat sini jumpa tak perkataan zahabin? Zahabin tu maksudnya emas. Maksudnya ada gelas-gelas dia buat daripada emas. Okey, kita dah sebut sebenarnya pun pada minggu lepas tu, tapi saya nak kukuhkan lagi. Surah Az-Zukhruf ayat 71. Okay, selesai. Lepas tu kalau kita buka surah Insan, kita akan jumpa akwab itu dibuat daripada apa? Daripada fiddah. Fiddah tu apa? Fiddah tu adalah Perak. Dia daripada perak. Okey. Kalau nak tambah lagi beberapa maklumat lain, kalau nak tengok lagi akwab, perkataan akwabun tu dalam Quran, saya minta tuan-tuan dan perempuan tuliskan nombor surah boleh? Saya tunjukkan sekejap. Dia punya nombor surah, tolong salin dekat nota tu. Sekejap saya tunjukkan. Okey. Pelan-pelan. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala nabi. Yang ni. Nampak tak di depan nota ni, nampak tak? Okey, nampak tak tajuk dia gelas-gelas akwab dalam syurga? Jumpa? Okey, tolong salin ayat ini. Sebab nota ni saya banyak benda saya nak baiki, sebab tu saya tak boleh nak bagi lagi nota dalam bentuk PowerPoint ni. Ini sebenarnya adalah nota lama yang pernah saya bentang semasa di Tadabbur Center dulu. Siapa yang dah print, alhamdulillah. Siapa yang belum, tak apa, sebab dia ada beberapa maklumat tambahan. Okey, tolong salin.
perkataan ada dalam Quran, ayat Quran berkenaan dengan akwab ada dalam surah apa? Yang kita rujuk surah Al-Waqi'ah lah ayat nombor 18. Tapi sebenarnya ada dinyatakan dalam surah Az-Zuhruf seperti dalam nota kita sebut tadi kan. Ayat nombor berapa? Ayat nombor 71. Lepas tu ada dalam surah Insan ayat nombor 15. Lepas tu ada satu lagi. Sebenarnya ada juga dalam surah Al-Ghashiyah ayat nombor 14. Okay, tulis satu lagi. Suratul Ghashiyah ayat nombor 18, surah yang ke-88. Okay, dah selesai salin. Suratul Al-Ghashiyah. Okay. Selesai ya? Okay. Kita lanjutkan dengan maklumat ini. Kita sebut tadi kan, dia daripada emas, dia juga daripada perak. Okey, tak apa. Kita lanjutkan dengan perkataan ini. Kita nak sebut Katsun pula. Katsun. Okey. Kita belajar pada minggu lepas, apabila kita jumpa dalam Al-Quran perkataan Katsun, okey, perkataan Katsun, macam kita baca nota muka surat nombor 20 atas sekali tu, cuba tengok nota penuh muka surat 20 atas sekali, jumpa tak ulasan daripada Al-Khazin? Kan? Okey. Perkataan Katsun dalam Quran, okey, dia adalah bekas untuk minuman yang sudah ada air dalam dia. Kalau bekas minuman tu dia kosong, dia tidak ada air dalam tu, dia tak dipanggil Katsun. Ini ulasan para ulama tafsir. Okey, untuk lebih lanjut lagi, nak tahu maklumat Katsun ni daripada air yang mengalir tadi tu, kita sebut tadi Katsun apa? Dia adalah arak. Okey, saya minta tolong salinkan ayat-ayat ni. Ayat-ayat yang ada kaitan dengan Katsun di dalam Quran. Dia kalau kita nak dapat maklumat yang menyeluruh, maklumat yang lengkap, maklumat yang sempurna, kita kena kumpulkan ayat-ayat dalam Quran yang ada bertemakan tentang Katsun. Okey, kita tengok dalam Quran. Ada berapa surah yang menyebut tentang Katsun? Sebenarnya dia ada 5. Okey, tulis dulu. Nombor 1, Suratul Saffat ayat nombor 45. Okey, dalam nota ada pada muka surat nombor 21. Ada dalam nota muka surat nombor 21, atas sekali tu Suratul Saffat ayat 45. Jadi kita akan tunjukkan. Okey, yang kedua Al-Waqi'ah lah. Yang ni memang ayat yang sedang kita belajar. Okey, ni dia panggil teknik. Ini dia panggil pendekatan. Kalau kita nak faham Al-Quranul Karim, kalau kita nak faham ayat-ayat Al-Quran, kalau kita nak dapat maklumat yang lengkap, kita kena cari terlebih dahulu mana ayat-ayat yang sama, yang berkisarkan tentang topik yang sama, seperti mana perkataan Katsun. Okey, satu lagi ada dalam surah Al-Insan. Ayat 5 dan ayat 17. Surah Al-Insan, ayat 5 dan ayat 17. Dah tulis? Maknanya, secara tidak langsung, kita juga belajar surah yang lain. Okay, tapi kita fokus kepada Katsun. Okay, surah keempat, ada dalam Katsun ada dalam surah At-Tur ayat 23. Okey, dalam nota ayat surah Tur 23 berada pada muka surat nombor 20. Sila belik nota muka surat nombor 20 bawah sekali tu. Jumpa tak surah At-Tur ayat 23. Okey, nota sangat penting untuk digunakan untuk rujukan. Satu lagi, Katsun, ia berada pada ayat 34 dalam surah An-Naba. Berada pada ayat nombor 34 dalam suratul Naba ayat 78. Okey, selesai. Ada berapa surah dalam Quran menyebut tentang Katsun?
Ada 5. 5. Okey, alhamdulillah ada 5. Jadi jika kita gabungkan kelima surah ini. Kenapa agak panjang nak ulas? Kerana dalam masa yang sama bukan sekadar tuan-tuan dan puan dapat sekadar ambil maklumat. Tetapi kita juga kena belajar metod. Kita kena belajar cara. Macam mana nak dapatkan maklumat. Sebab itu saya sebutkan ayat ni supaya kita tahu, oh rupa-rupanya nak faham satu ayat Quran, kan kita tak boleh hanya berpada surah yang satu. Kita kena rujuk dalam surah-surah yang lain. Okey, jika kita combine, kita gabungkan surah Saffat, Al-Waqi'ah, Al-Insan, At-Tur dan Suratul Naba, kita akan dapat maklumat ini. Ka'sun ni, Ka'sun ni, dia kita sebut tadi apa? Ka'sun tadi adalah air, dia adalah arak kan? Yang diambil daripada air yang mengalir. Daripada air yang mengalir. Daripada air yang mengalir. Okey. Sekejap. Okey. Kalau tuan-tuan tengok nota tambahan yang di depan tuan-tuan dan puan ni, kita akan dapati Ka'sun dalam Quran ni, dia terbahagi kepada 2. Tulis kat situ. Dia ada 2. Ka'sun tu dia ada 2. Maksudnya air, arak yang disebut dengan perkataan Al-Ka'su di dalam Quran itu, ia terbahagi kepada 2. 2 tu maksudnya apa? Yang pertama, kadang-kadang Ka'sun yang mengandungi arak daripada air yang mengalir tadi, kadang-kadang ia bercampur dengan kafur. Tulis dekat situ. Dan kadang-kadang di dalam syurga ada Ka'sun, iaitu arak yang dia bercampur dengan zanjabil. Zanjabil. Okey, zanjabil. Okey, dah tulis? Dapat dah? Okey. Macam mana boleh dapat maklumat ni? Itu kita kata tadi tu. Ambil, gabungkan ke semua surah, yang 5 surah tadi kan, kita akan jumpa. Okey. Yang pertama ni bercampur kafur tu, ambil ayat mana? Okey, ambil ayat surah Al-Insan. Ni kita belajar teruslah surah Al-Insan ni. Tentang Ka'sun. Okey, ayat 5. Siapa ada Quran terjemahan, dia terus buka surah Insan tu pada ayat nombor 5. Okey. Surah nombor 5, tuan-tuan akan jumpa. Kalau tengok kat depan, di skrin tuan-tuan dan puan, tuan-tuan akan jumpa perkataan Ka'sun. Betul tak? Innal abrara yashrabuna min ka'sin. Jumpa tak perkataan Ka'sin? Samalah macam ayat 18 suratul Waqi'ah. Wa ka'sin. Baca dekat Insan, jumpa juga min ka'sin. Siapa ada Quran, dia buka muka surah 76, ayat nombor 5, dia terus bulatkan perkataan Ka'sun tu. Maka dia sama macam perkataan Ka'sun dekat ayat 18 suratul Waqi'ah. Tapi waktu kita baca dekat Waqi'ah, kita tak dapat maklumat lanjut. Ka'sun tu apa? Kita cuma dia bagi tahu, Wildan, fungsi dia edarkan Ka'sun kepada ahli syurga yang sedang bersantai-santai, yang sedang berehat dalam syurga, mereka tu as-sabiquna sabiqun. Tapi kalau kita baca dekat suratul Waqi'ah, dalam surah Insan ayat 5, rupa-rupanya Ka'sun itu ada yang kana mizajuha kafura. Yang mana Ka'sun tu yang bercampur dengan kafur. Kafur. Kafur tu apa? Kafur tu maksudnya adalah air arak yang dia akan kafur tu maksudnya dia yang berbentuk sejuk. Maknanya air arak yang bercampur kafur. Kafur tu kalau ikut Al-Imam Ibn Kathir, air dia sejuk. Maksudnya arak yang bercampur dengan kafur. Sini ada aroma, Ustaz.
Yalah. terjemahan dia ada Ya. bau macam ada flavor lah agaknya, ada Ya, bauan kan. semua air dalam syurga dia akan ada flavor dia, aroma dia. Kalau kita pergi minum kopi-kopi yang mahal-mahal kan, memang sonok. Suka minum kopi-kopi ni. Kan? Kita pergi kat coffee bean yang mahal-mahal ni, kita akan tengok kan. Air dia, Masya Allah, kopi dia bau wangi kan. Aroma kan. Belum minum lagi ni. Tapi dalam syurga tu, bekas minuman tu pun dah menarik perhatian. Okey, yang kedua, dia bercampur dengan zanjabil kan. Zanjabil ni ambil ayat nombor berapa? Ayat 17 surah Insan. Okey, tulis. Surah Al-Insan ayat 17, maksudnya ada air kaksun yang mengandung air arak tadi tu, ia bercampur dengan kana mizajuha zanjabila, yang campurannya daripada zanjabil. Zanjabil ni rasa dia panas. Dia panas. Panas tu maksudnya dia dalam syurga bukanlah dia panas. Maksud dia ada air arak yang panas. Ada air arak yang sejuk. Yang sejuk tu nak buat macam mana? Bercampur kafur. Yang panas tu nak buat macam mana? Dicampur dengan zanjabil. Nampak tak kelebihan kalau kita merujuk ayat-ayat lain? Kalau kita rujuk, ni surah Insan. Maknanya kita belajar juga lah surah Insan ni. Sebab semua surah dalam Quran dia saling membantu. Begitu cara nak belajar, nak faham Al-Quranul Karim. Okey, dah jelas dah? Cuba kita bayangkan, kita amati, kita gambarkan kalau kita masuk syurga nanti, insya-Allah sama-sama, amin ya. Kita berada pada ayat nombor 18 surah Al-Waqiah. Dahlah budak-budak, dahlah wildan itu seperti mutiara bertaburan kan. Tengok dua orang pun kita dah rasa nikmat. Kan? Kita dah belajar dah. Lepas tu pula kita tak payah nak bergerak, tak perlu nak berdiri sebagainya. Mereka akan keliling kita dengan mengedarkan minuman-minuman yang berada di dalam bekas. Salah satunya ia berada dalam kaksun. Kalau ada di kalangan kita kata, saya nak yang sejuk, nanti dia akan campur dengan kafur. Ada pula kata, saya nak yang panas, dia akan campur dengan zanjabil. Tapi dua-dua tu aromanya sedap. Ini dalam surah Al-Insan. Cuba kita bayangkan. Duduk berhadapan-berhadapan sambil menyembang, sambil berbual cerita-cerita kan. Minum air, Masya Allah. Tapi kita tak sebut makan lagi. Kejap lagi kita akan masuk bab mengunyah-ngunyah. Nampak tak syurga macam mana Allah Ta'ala nak suruh kita duduk dalam syurga, rehatlah, dapatlah nikmat. Tapi sekarang ni mungkin tak boleh lagi lah. Kan? Okey, jelas ya? Dapat situ. Okey, tapi tak habis lagi maklumat Kak Sun tu. Saya minta tolong buka nota muka surat nombor muka surat nombor 21. Tengok nota penuh. Saya akan silang rujukkan dengan dua nota. Okey, nota penuh. Cuba tengok kejap Okey, kejap. Nampak tak muka surat nombor 21? Okey, kita tengok dekat muka surat nombor 1. Jumpa tak surah As-Saffat ayat 37? Ayat nombor 45-47. Jumpa? Okey. Cuba kita tengok dekat ayat 45 dulu. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in. Sama tak ayat 45 surah Saffat dengan ayat 18 surah Al-Waqiah? Sama kan? Kita jumpa perkataan bika'sim min ma'in. Okey, bulatkan. Sampai ada Quran, dia terus cari ayat 45, 46, 47 surah As-Saffat. Jumpa tak perkataan ka'sin? Kita jumpa dekat sini kan, perkataan bika'sin kan? Min ma'in. Ayat 46 memperincikan ayat 45 surah As-Saffat tadi. Maksudnya ayat 46 ni cerita. Air arak yang kaksun tadi, dalam kaksun tadi tu
air dia, ciri dia apa? Bentuk dia macam mana? Tuhan kata bayda'a. Bayda'a tu apa? Air tu putih. Air dia putih. Putih. Pertama tulis kat situ ciri pertama air arak yang berada dalam kaksun itu airnya putih. Kalau orang tanya macam mana tahu putih? Kau nak masuk syurga ke? Kita kata dah. Allah Ta'ala bawa kami masuk syurga waktu kami belajar suratul Waqi'ah. Ayat surah Saffat 46, 45 kan? 46. Lepas tu satu lagi Allah bagi tahu. Arak yang berada dalam kaksun tadi, dia bukan sekadar putih. Tuhan kata ladzatil lisyaribin. Dia pun tak kata ladzat. Ladzat tu perkataan Quran. Kita sebut ladzat. Maknanya ladzat disukai ramai. Air arak yang berada dalam kaksun tu. Okey, jelas? Dapat? Maknanya nanti ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan duduk dalam syurga, memang air dia tu lezat. Tuan kata lezat li syaribin. Lezat bagi orang yang meminumnya. Air dia putih. Kalau kita nak yang sejuk, campur dengan apa? Campur dengan kafur. Kalau kita nak yang panas, campur dengan apa? Campur dengan zanjabil. Masya Allah. Siapakah yang akan menyediakan air itu untuk orang berada dalam syurga? Wildan ataupun ghilman. Ghilman. Okey, selesai kan? Lepas tu kita pergilah kepada ayat nombor 19 suratul Waqi'ah. Pergi ayat nombor 19 suratul Al-Waqi'ah. Okey. Ayat 19 suratul Waqi'ah ni memperincikan ayat 18. Ini dia panggil kaedah faham ayat by ayat. Dia macam ni. Kalau kita belajar satu ayat, kalau ayat selepas dia, dia ada kaitan dengan ayat sebelum. Jelas tak? Kalau ayat nombor 18 tadi, kita mendapat maklumat yang Allah bagi tahu pada kita, air arak berada dalam kaksun min ma'in. Air itu dia mengalir. Okey. Ayat 19 cerita, air yang daripada kaksun, air yang berada dalam kaksun, daripada ma'in, sifat air itu kalau minum, jadi apa kepada orang yang minum tu? Jadi ayat 19 ceritakan. Jadi ibu-ibu kena tulislah dekat ayat 19 tu nak tulis tajuk apa. Tulis kat ayat 19 tu adalah penjelasan ataupun tulis kesan ataupun akibat meminum air arak yang ada dalam kaksun tu. Ayat 19 cerita. Kan kita sebutkan dia adalah khamar. Dia adalah khamar. Yang kadang-kadang sejuk, kadang-kadang panas kan. Yang putih, yang sedap diminum tadi. Kalau minum, jadi apa? Ayat 19 cerita kepada kita. Allah Ta'ala kata apa? La yusadda'una anha. Mereka tidak akan merasa pening. Ini tidak menyakitkan kepala. Dia tak rasa pening. Jelas? Untuk membezakan apa yang ada di dalam dekat dunia ni. Okey, maksudnya khamar dalam syurga tu dia tidak memeningkan. Yusadda'un. Okey, lepas tu yang kedua apa pula? Yang kedua air itu juga walayun zifun dan tidak pula akan menghilangkan akal. Maksudnya tidak akan membawa kepada mabuk. Macam mana dia tak akan mabuk? Pening pun tak ada, apatah lagi mabuk. Dia minum air ni, macam kita kan kadang-kadang, alah kelatnya. Kadang-kadang ada air kita minum, alamak pahitnya. Kan? Kadang-kadang pening. Kadang-kadang air dalam syurga jangan. Air syurga dah Masya Allah. Perfect. Sempurna. Sebab tu surah Waqi'ah ni surah tema dia untuk ajak kita. Masuklah dalam syurga. Jadilah as-sabiquna as-sabiqun. Okey, dapat tak ayat 19 jelas?
Okey, maklumat tambahan, ayat 19 ni pada perkataan wala yunzifun, ia juga sebenarnya boleh dibaca dengan baris atas. Zai itu boleh baca yun zafun. Dia ada qiraat lain sebenarnya. Tapi kalau kita di Malaysia, kita baca yun zifun. Tapi kalau kita baca ada qiraat lain, dia baca wala yun zafun. Jangan kita pelik pula sebab dua-dua bacaan tu boleh. Yun zifun pun boleh, yun zafun pun boleh. Tapi kita menggunakan riwayat Asim, maka kita membaca ia dengan yun zifun. Okey, ayat nombor 19. Okey. Tadi kan kita sebut Ka'sun tadi kan ada dalam surah lain kan? Jadi kalau kita buka surah Tur, kalau kita buka surah Tur dekat bawah tu, dekat huraian dia, Allah Ta'ala cerita ayat nombor 23 surah Tur, dia sama macam ayat 19 surah Al-Waqiah menjelaskan arak yang adalah Ka'sun tu apa. Kita baca. Yatanaza'una fiha ka'san. Ini dalam surah Tur. Ya Allah Ta'ala kata, dalam syurga tu mereka saling berebut-rebut. Bukanlah rebut-rebut macam sampai bertumbuk. Tak. Maksudnya mereka ambil air tu yang diedarkan oleh wildan tadi tu kan. Yang Ka'sun yang ada arak tadi tu. Yang mana arak itu kalau diminum, khamar itu kalau diminum, Tuhan kata apa? La laghwun fiha. Yang tidak menyebabkan timbul perkara yang sia-sia. Ini maklumat tambahan dia. Laghwun fiha wala ta'thim. Dan tidak pula mendatangkan dosa. Maknanya apa? Maknanya khamar dalam syurga tu Halal. Bukan, dia memang halal, satu. Lagi satu, tak mendatangkan dosa ni, dia ada kaitan dengan yang mabuk. Orang kalau dah mabuk, dia akan buat dosa apa? Pertama, mabuk tu dah berdosa. Dia akan bawa kepada kesan apa kalau orang mabuk? Dia tak sedar diri kan? Mungkin dia buat dosa, dia maki orang ke, kan? Dia tak sedar diri. Maksud dekat sini, tidak mendatangkan dosa ni, dia ada kaitan dengan yang mabuk tadi tu. Kan? Tidak memabukkan, apabila dia tidak memabukkan, tentulah dia minum itu tidak mendatangkan dosa. Takkan bawa kesan, yalah kita takut orang mabuk kan. Kan kita tahu kan isu Malaysia ni yang tak selesai lagi, pemandu yang mabuk langgar orang sampai mati, betul tak? Kan? Sampai sekarang tak terbela orang yang mati dilanggar oleh orang yang mabuk, betul tak? Kan? Maknanya kalau orang mabuk, dalam minum tu pertama dah mabuk, satu dosa. Lepas tu dosa apa? Dosa membunuh orang pula. Kan? Sebab tu Malaysia ni, kalau dia amalkan hukum Islam sebenar, kalau bunuh orang hukumnya adalah bunuh. Sepatutnya orang mabuk ni, bukan digandakan denda 100,000. Kalau ikut hukum Islam, kita boleh jatuhkan bunuh, kita bunuh orang yang melanggar. Itu sepatutnya. Tapi kita guna hukum, kita tak guna hukum Quran, kita tak guna hukum Islam sebenarnya, itu yang sampai bila tak selesai kes orang yang mabuk tadi tu. Betul tak tuan-puan? Kesian. Cuba bayangkan. Kalau ahli keluarga kita yang mati dilanggar oleh orang yang mabuk, tetapi orang yang mabuk tu dia bayar denda sekadar 10,000. Lesen digantung selama beberapa tahun. Jadi waris tu rasa apa waris tu? Kan? Nampak kan? Kita boleh rasa. Tapi iyalah, nak buat macam mana ya, kita rakyat marhai ni kita doalah. Semoga Allah Ta'ala memberikan negara kita ni negara yang sempurna dalam mengamalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Kan bunuh hukumnya adalah bunuh. Sepatutnya orang yang mabuk, langgar orang ni, sama ada dia sengaja tak sengaja ke, dia ada kaitan lah, sama ada dia kena bayar diat ke kepada orang yang dibunuh, besar. Jadi kita nak ambil contoh kat sini, orang yang minum arak mabuk ni dia banyak buat dosa. Jadi Tuhan kata, orang yang minum arak khamar dalam syurga tu, dia tak pening kepala, lepas tu dia pula takkan mabuk, apatah lagi nak buat benda-benda yang sia-sia dan benda-benda yang boleh mendatangkan dosa. Masya Allah. Satu lagi maklumat, kita boleh guna surah Saffat ayat 47 tu.
Tuan kata apa? La fiha ghaulun. Kalau dia minum, dia tak akan mengandungi sesuatu yang membahayakan. Arak minum bahaya tak bahaya dekat dunia ni kan? So dalam syurga khamar yang disebut dengan khamrun, arak yang berada dia tidak akan memberi kesan buruk sedikit pun kepada orang yang minum. Lepas tu pula walahum anha yunzafun, dan mereka pula tidak mabuk. Samalah seperti yang kita belajar tadi. Jadi kalau nak buat kesimpulan dia apa? Katsun tu kita boleh tambahlah kesan minum arak yang berada dalam katsun. Kita boleh ambil al-waqiah. Nombor 1 apa? Tidak pening. Nombor 2 apa? Tidak mabuk. Lepas tu nombor 3 apa? Tidak akan menimbulkan perkara yang sia-sia. Nombor 4 apa? Tidak akan membawa kesan, tidak akan mendatangkan dosa. Nombor 5 apa? Tidak akan membahayakan orang yang minum. Nampak tak beza kalau kita hanya rujuk surah Al-Waqiah saja. Tapi kalau kita gabung ke semua ayat-ayat lain di dalam Quran, kita akan dapat maklumat yang lengkap tentang Katsun. Okey, jelas ya? Jadi kita dapatlah maklumat Katsun dalam syurga tu nanti warnanya putih, lazat, disukai ramai. Lepas tu air tu apa? Kalau nak sejuk campur dengan kafur, kalau nak panas campur dengan zanjabil. Maka selesailah tentang Katsun tadi. Telah selesai juga ayat nombor 19 dalam suratul Al-Waqiah. Okey, dah selesai. Mari kita cerita pula. Takkan ada minum je, makan-makan tak ada? Ada. Kan? Minum. Kita tengok ada. Apa makanannya? Okey. Makanan yang Allah bagi tahu dalam syurga nikmat makan. Tadi pada nikmat minum, nikmat pada tengok wildan tadi, bekas minuman tu juga dah nikmat. Lepas tu pula nikmat pula dapat makanan. Makanan tu di dalam surah Al-Waqiah Allah sebut dia terdiri pada nikmat apa? Buah-buahan. Okey, ayat nombor 20. Okey. Tapi sebelum tu saya minta tolong catat. Tolong tambah beberapa maklumat tambahan. Okey, maklumat tambahan. Tulis dekat mana-mana lah. Dekat nota tu. Okey, tulis. Jenis-jenis makanan dalam syurga. Tulis. Jenis-jenis makanan dalam syurga. Nombor 1, tulis. Buah-buahan. Nombor 1 makanan dalam syurga ni dia terdiri daripada buah-buahan. Okey, tulis. Fruits. Kan? Fakihatun. Okey, nombor 2, dia ada daging. Dia ada daging apa? Daging burung. Tulis. Yang kedua adalah daging burung. Nanti kita akan sebut dalil dia. Nombor 3 apa? Ada yang pernah belajar ikut tadabbur surah Waqiah. Nombor 3 makanan apa? Dia tidak dalam Quran tapi dalam hadis Nabi. Tulis dekat situ nombor 3. Hati ikan paus. Hati ikan hud. Hud tu ikan yang seperti ikan yang masukkan Nabi Allah Yunus dalam perut dia. Tu dia panggil hud. Ikan hud. Ikan hud tu mudah nak dapat ikan yang besar macam ikan paus lah. Tapi tulis. Yang ketiga adalah hati ikan paus. Dia ada hadis, ada riwayat Bukhari. Okey, dah dapat tadi? Okey. Dua makanan yang pertama. Okey, kejap Saya dengar macam bunyi. Okey, control sikit suara tu kipas-kipas tu. Okey. Internet saya pun unstable sebab saya bersama-sama dengan anak-anak belajar juga. Okey. Okey. Kita tengok. Okey, tulis dah Okey. Pertama tadi apa? Buah-buahan kan? Okey, dalil dia apa? Paling mudah ayat nombor 20 lah. Suratul Al-Waqiah. Okey. Lepas tu
Tadi yang kedua apa kita sebut? Daging Burung. apa? Burung. Daging burung kan? Okey, daging burung kita boleh jumpa pada ayat nombor 21 Al-Waqiah. Kita jumpa perkataan walahmi tayrin dan daging burung. Okey. Nanti kita cerita kelazatan daging burung tu. Jadi kalau nak rasa, cuba rasa daging burung. Makan tak daging burung? Tak. Cubalah rasa daging burung. Itu tindakan selepas tadabbur pergi cari daging burung. Burung puyuh boleh lah. Burung puyuh ke? Okey, tapi yalah daging dia taklah sebesar kan. Susah nak makan macam makan ayam tu. Okey. Macam ni. Okey Dah dapat tadi maklumat tadi? Okey. Sekarang kalau nak tengok lagi ayat yang ada sebut tentang daging, kita boleh ambil dekat muka surat nombor 21 nota. Jumpa tak surah At-Tur ayat 22 kan? Bawah sekali tu. Kan? Bawah sekali muka surat nombor 21. Jumpa tak perkataan wa amdadnahum bifakihatin. Bifakihatin ni buah. Sama macam ayat nombor 20 Al-Waqiah yashtahun. Walahmin ni dia adalah daging. Ini adalah dalam surah Tur. Sekarang kita merujuk surah Tur untuk mengukuhkan lagi ayat nombor 20 dan 21 suratul Waqiah. Okey, tapi surah Tur Allah tidak sebut daging tu daging apa. Tapi kalau kita baca Al-Waqiah, dikaitkan daging itu adalah walahmin ayat 21. Walahmin tayrim, iaitu daging burung. Okey, dah dapat dah dua maklumat ni? Okey. Tapi tak payahlah susah-susah nak sembelih burung tu. Siapa yang akan bawa daging burung tu? Siapa yang akan hidangkan buah-buahan tu? Siapa dia? Ayat 20 kita nak belajar sekarang ni kan. Siapa yang akan hidangkan buah-buahan tu? Wildan. Jawapan dia adalah Wildan tadilah. Wildan. Macam mana kita boleh tahu Wildan? Macam mana kita boleh kata Wildan? Sebab Wildan macam mana Gilman tu dia pelayan kan? Yelah, betul lah. Tapi macam mana kita nak tahu, kita nak detect, kita nak kenal pasti dalam ayat ni memang Wildan yang menyediakan buah-buahan tu. Kita boleh guna perkataan huruf waw kat sini. Nampak tak perkataan wa fakihah. Wa tu maksud apa? Dan kan? Dan ni kata apa? Kata hubung kan? Sambung dia. Dan kan? Okey, kita tengok cara dia. Okey, cara dia nak fahamkan. Di sini sebenarnya sebab tu setiap huruf dalam Quran jangan diabaikan. Dia memberi makna kat situ. Okey, kita tengok. Waktu kita baca ayat 17, kan, kita jumpa Allah sebut pasal Wildan. Okey, betul, Wildan. Wildan ni dia akan tawaf. Cuma Allah tak bagi tahu dia tawaf tu buat apa, dia keliling buat apa. Okey, Allah bagi tahu ayat nombor 18. 18 dia buat apa? Dia membawa bi akwabin. Sebab tu terjemah dengan membawa. Dengan bi ni dengan. Maksudnya Wildan tadi tu dia bawa akwab, dia bawa abariq, dia bawa kaksin. Lepas tu ayat 19 kan? Ayat 19 ni dia perincikan ayat 18. Maka ayat 20 Allah sebut lagi. Mereka buat apa lagi? Dan kan? Dan. Dan tu maksudnya dan ni maksudnya dia merujuk kepada dia sambungan kepada dengan Wildan tadi tu. Ya, sambungan dia. Allah Ta'ala kata wafakihatim. Dan mereka tadi Wildan tadi tulislah. Dan mereka ni siapa? Dan juga dibawakan kepada mereka ni ahli syurga. Dan juga ni siapa? Tulis Wildan yang membawakan kepada mereka tu apa? Fakihah, buah-buahan. Dia buat buah-buahan. Nanti kita akan belajar buah-buah apa yang ada. Tapi dekat dalam surah Rahman kita dah belajar dah. Dalam syurga tu ada kita dah jumpa dalam syurga tu buah apa. Nanti kejap kita akan tunjuk surah Rahman.
Okey. Dah jumpa buah-buahan Okey, buah-buahan tadi pula sifat dia tu macam mana buah-buahan tu? Sifat buah-buahan tadi tu ayat 20 Allah tidak sebut tentang jenis buah-buahan tu. Tapi Allah nak sebut tentang sifat buah-buahan tu macam mana? Mimma dari sudut kuantiti buah-buahan tu Allah Taala kata apa? Mimma yatakhayyarun. Daripada apa yang mereka pilih. Maksudnya ahli syurga ni ya as-sabiqun tadi mereka mendapat buah yang bentuk macam mana? Buahnya yang buah dia apa? Buah dia banyak ke sikit? Banyak. Tapi Allah tak guna perkataan banyak. Tapi Allah guna perkataan apa? Pilihan. Apa beza ayat kalau Tuhan kata buah-buahan banyak dengan buah-buahan mereka boleh pilih. Nampak tak beza dia? Kita tak nampak beza kan? Nanti waktu kita belajar golongan kanan yang bawah sikit daripada golongan as-sabiqun, Tuhan kata mereka dapat buah juga. Tapi buah yang mereka dapat tu Allah Ta'ala guna istilah buah tu banyak. Tapi Tuhan tak guna istilah buah tu mereka boleh mereka pilih. Tapi mereka boleh pilih. Tapi kita belajar dekat situ macam mana Allah Ta'ala mengaturkan ayat, menggunakan ayat tu menunjukkan ada perbezaan. Okey, kalau nak tahu golongan kanan, buah dia banyak, kita kena rujuk pada ayat nombor 32 lah. Kita akan jumpa nanti. Tapi golongan sabiqun ni Allah tak kata banyak. Tapi Allah Ta'ala kata mereka sentiasa boleh pilih apa yang mereka nak. Nampak tak perbezaan dia? Okey, siapa yang ada Quran ataupun kalau tuan ada nota kan? Dekat nota tu, kalau tuan nak tahu golongan kanan Allah kata buah tu banyak, nak tahu ayat dia, kita kena buka. Okey, contoh siapa ada nota dia boleh buka sekarang. Terus pada muka surat nombor 34. Kalau tengok pada muka surat nombor 34, atas sekali, kita tengok sekejap muka surat nombor 34. Sebab tu sangat penting nota ni. Okey, tengok muka surat nombor 34. Sekejap Okey, ni cara silang rujuk ayat dia. Muka surat apa? 34. Jumpa tak atas sekali? Jumpa kan? Jumpa tak Tuhan kata apa? Wa fakihatin katsirah. Dan buah-buahan yang banyak. Beza tak ayat ni dengan ayat nombor 20? Ayat 20 untuk as-sabiqun. Tapi ayat 32 untuk ashabul yamin. Kalau kita tak perasan, kalau kita tak amati betul-betul, mungkin kita akan nampak macam sama je. Ini pun ada buah-buahan juga. Tapi kalau kita tengok perkataan tu ada beza hujungnya. Kalau buah-buahan dekat ayat 20 tadi, kita akan jumpa Tuhan kata buah-buahan yang mereka sentiasa boleh pilih. Tapi kalau ayat nombor 32 golongan kanan, Tuhan kata buah-buahan dia banyak. Kan? Dia sebenarnya dekat situ Allah Ta'ala sudah meletakkan perbezaan dia. Okey. Golongan kanan, dia dapat juga nikmat buah-buahan. As-sabiqun pun dapat juga nikmat buah-buahan. Membezakan dia pada Allah mengatakan as-sabiqun, kita kena patah balik muka surat nombor 21. Okey. Kita akan jumpa Tuhan kata apa kepada mereka? Tuhan kata wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Mereka boleh pilih. Maknanya kalau mereka boleh pilih ni, dia lebih, ayat dia tu lebih hebat daripada banyak. Nampak tak? Banyak berbeza dengan boleh pilih. Boleh pilih tu of course dia memang dah banyak dah. Tapi dia boleh pilih. Okey, ahli syurga boleh pilih. Okey, siapa yang buat buah-buahan tadi? Wildan kan? Okey, kita lanjutkan buah-buahan ni, kita tak jumpalah
dalam Al-Waqiah Tuhan tak cerita buah-buahan tu buah-buahan apa umum. Tapi kalau kita rujuk dalam Suratul Rahman, kita dah sebut dah kuliah yang lalu. Surah Waqiah pasangannya adalah Ar-Rahman. Siapa baca Ar-Rahman, dia kena baca juga Waqiah. Okey, kalau kita baca surah Ar-Rahman, boleh sebut tak? Boleh sebutkan antara spesifik buah-buahan yang Allah sediakan untuk penghuni syurga. Siapa boleh sebutkan dalam surah Rahman? Apa jenis buah-buahan yang Allah sediakan untuk ahli syurga? Antaranya apa? Okey. Roman. Kita boleh rujuk ayat nombor 68 dalam suratul Rahman. Kita akan jumpa Allah Ta'ala menyebut buah-buahan dia tu macam mana. 68 tu. Tuan sebut buah-buahan dia tu apa? Antaranya Tuan kata ada buah-buahan dia wa nakhlun. Ada kurma, warumman. Ada delima. Okey, jelas kat situ. Okey. Okey, jelas ya? Okey, sekarang mari kita lanjutkan lagi dengan ayat nombor, kita tengok ayat nombor 22. Ayat nombor 21 muka surat 22. Kita terus pergi kepada daging. Daging apa? Daging burung. Okey kat sini. Okey. Sebelum itu, saya minta tolong tuliskan soalan ini. Tulis soalannya. Mengapakah nikmat buah-buahan disebutkan terlebih dahulu daripada daging burung? Faham tak maksudnya? Maksudnya adalah kenapa Allah sebut buah-buahan dulu terlebih dahulu daripada daging burung? Macam mana kita boleh tahu terlebih dahulu? Sebab ayat 20 pasal buah-buahan. Ayat 21 pasal daging burung. Tahu tak apa hikmah dia? Siapa boleh sebut jawapan dia? Ingat ya, susunan ayat ni Allah Ta'ala yang susun. Kenapa sebut buah-buahan dulu baru daging burung? Sebab buah-buahan ni kalau makan dia rasa segar ke Ustaz? Okey. Dia betul lah jawapan dia tu. Dia sebenarnya dekat sinilah para ulama mengatakan healthy food. Yes, healthy food. Sebab itu Quran berbeza dengan protokol kita makan yang barat. Kalau barat makan apa last sekali? Dessert, buah dulu. Buah kemudian. Buah kemudian. Tapi kita yang ikut Quran, Allah suruh makan buah dulu, baru makan lauk, baru makan daging. Inilah para ulama mengatakan sunnah. Kalau nak makan, kalau kita ada buah-buahan pun ada, lauk pauk pun ada, kita dahulukan dulu buah. Dimakannya, baru makan lauk pauk. Bukan diedarkan last sekali. Kalau orang tanya, macam mana boleh dapat dalil macam tu? Kita katakan Allah Ta'ala menyusun. Sebut dulu buah-buahan, barulah menyebut tentang daging burung. Kalau nak kukuhkan lagi, cuba kita tengok ayat ni. Saya minta patah balik muka surat nombor 21, bawah sekali. Tengok tak surah Tur? Kalau kita tengok surah Tur ayat 22. Okay, jumpa tak surah Tur ayat 22? Allah sebut pun sama juga. Walaupun dalam ayat 22, tapi Allah sebut buah dulu baru daging. Betul tak? Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin. Mimma yastahun. Allah sebut dulu buah-buahan, lepas tu barulah daging. Mengukuhkan juga pada ayat yang tadi. Kita pun sedia maklum buah-buahan ni bagus kalau kita makan terlebih dahulu daripada kita makan daging. Jadi amalkan. So tindakan selepas tadabbur, kalau ada buah lah. Kalau tak ada buah, jangan pula tak nak makan. Saya tak nak makan ayam ni, Mama. Kenapa? Sebab buah, tak dapat makan buah dulu. Kalau buah tu ada, makan buah dulu. Barulah kita santap makan
lauk daging ikan ke, lauk ikan ke, daging ayam ke, daging kambing ke, daging lembu. Itulah ikut ayat Al-Quranul Karim. Pasti ada sebab. Kerana ayat ni Allah yang susun dia. Bukan Nabi yang susun. Bukan manusia yang susun, tapi Allah yang susun. Maka ada sebabnya. Okey. Kita lanjutkan dengan daging burung tadi, ayat 21. Okey, ayat 21 ni Allah Ta'ala kata walahmin tayrim mimma yashtahun. Dan daging burung mimma yashtahun, daripada jenis-jenis yang mereka ingini. Mereka ingini ni maksudnya mereka nak, mereka boleh dapat lah. Okey. Dalam ayat ni kita tak jumpa perincian daging burung tu macam mana kan? Okey, kalau kita baca hadis kat bawah tu kita akan jumpa. Jumpa tak huraian kan? Muka surat 22 tu ada dinyatakan hadis dia. Okey, kita tengok. Bagaimana daging burung itu? Okey, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Okey, RA tu radhiyallahu anhu. Bukan research assistant. Dia adalah radhiyallahu anhu. Okey, kejap. Okey, Nabi kata apa? Nabi sabda Nabi SAW, Nabi pernah ditanya mula-mula tentang Al-Kautsar. Oh, Nabi kata ia adalah sebuah sungai dalam syurga yang diberikan kepadaku. So, Nabi ni dia ada satu sungai yang besar, iaitu adalah Al-Kautsar. Lepas tu Nabi cakap, Kautsar tu apa? Airnya lebih putih daripada susu. Asyaddu bayadan minal laban. Lepas tu Nabi kata airnya lebih manis daripada madu. Madu manis. Tapi air Kautsar tu lebih manis. Tapi ada satu lagi madu, dia sangat pahit. Jangan cuba madu tu sama sekali. Okey, jangan panjang-panjang. Teruskan. Lepas tu Nabi kata dekat sana tu ada burung. Tengok cara Nabi jawab. Sahabat tanya pasal Al-Kautsar je. Sahabat tak tanya pasal burung kan. Tapi ini cara cikgu-cikgu. Kita kena tiru teknik macam mana Nabi beri jawapan. Kadang-kadang ditanya satu tapi dijawab panjang. Ataupun ada benda yang ada kaitan dengan ditanya tadi, kita jawab. Lepas tu Nabi kata dekat sana apa? Nabi kata fiha tayrun. Nabi kata di sana terdapat burung yang mana lehernya seperti leher unta. Nabi kata ka'anaqil juzur. Seperti leher unta. Tapi wallahu ta'ala alam. Maknanya panjang lehernya. Burung apa? Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita dah masuk syurga, nanti waktu kita bersembang tu kita cakap, inilah burung tu Ustaz. Ingat lagi tak? Ingat tak saya teka hari tu? Tapi kita kena jadi as-sabiqun. Ya Allah. Okey? Maka Umar Al-Khattab, dia yang dengar hadis ni, dia cakap apa? Burung ni pasti akan menambahkan lagi kelazatannya. Dia kata akal tuha ahsanu minha. Umar kata apa? Burung ni akan menambahkan lagi kelazatan ni. Lepas tu Nabi tambah lagi. Nabi kata siapa yang memakannya, dia akan merasa lebih lagi nikmat. Marilah sama-sama kita doa pada Allah dengan rahmat Allah ya. Kita buat amal soleh kita. Moga-moga kita masuk dalam syurga nanti. Kita dapat menikmati daging burung yang hadis Nabi riwayat Tirmizi ini menyebutkan ia panjang seperti leher unta. Okey, dah selesai dah? Okey, tapi sebelum tu sebab kita belajarkan tajuk syurga kan, kita panjangkan lagi maklumat ni sebab saya nak kaitkan juga dengan surah Rahman. Okey, cuma kena salin. Kena salin sikit macam ni. Macam ni ya. Jap. Okey, nampak tak nota ni? Saya minta tolong tulis. Ni. Ini kalau jumpa perkataan ini dalam Quran, ia merujuk kepada buah-buahan. Kalau dalam syurga, kalau kita nak tanya, dalam syurga nak tahu perkataan buah-buahan dalam syurga tu, inilah antara perkataan dia. Tolong salin.
Lepas tu nanti kita akan kaitkan dengan surah Rahman. Kadang-kadang kita jumpa buah dalam Quran, kalau Inggeris dia satu je kan. Kan? Dalam Quran kita akan jumpa kadang-kadang Allah guna perkataan fakihatun. Fakihatun kita dah jumpa dah tadi. Dekat ayat nombor berapa? Ayat nombor 20 dalam suratul Waqi'ah. Okey. Dah jumpa dah fakihatun? Okey. Siapa ada Quran ataupun tulis. Okey, dalam surah Rahman, dalam surah Rahman kita akan jumpa ayat 52. Okey, kalau siapa ada Quran dia boleh buka ayat nombor 52 surah Rahman. Kita akan jumpa perkataan fakihatun yang Allah gunakan buah-buah dalam syurga tu. Ayat nombor 52. Muka surat 533. Jumpa tak? Ayat 52 tulis. Surah Rahman ayat 52 kita akan jumpa perkataan fakihatun. Jumpa? Surah Rahman kan? Dia sama macam perkataan fakihah pada ayat 20 suratul Al-Waqi'ah. Okey tuan-tuan, kita tengah belajar apa sekarang ni? Kita tengah mempelajari tentang istilah buah-buahan yang diguna pakai oleh Allah di dalam Quran yang ia merujuk kepada buah-buahan yang Allah sediakan dalam syurga. Okey. Antaranya apa? Fakihatun. Dia sama macam ayat nombor 52 surah Rahman. Sama juga macam ayat nombor 68 dalam surah Ar-Rahman. Kita akan jumpa perkataan fakihatun. Cuba lihat. Ayat 52 dan 68 suratul Ar-Rahman. Okey? Sebab kita nak rugi kalau kita belajar, kita tak gunakan balik surah yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, selesai. Okey, kadang-kadang dalam Quran Allah guna perkataan samaratun. Samaratun ni pun juga adalah buah. Samaratun. Kadang-kadang dia dikaitkan dengan buah, dipanggil perkataan jana. Jana. Dalam surah Rahman jumpa tak perkataan jana? Tulis ayat 54. Ayat 54 surah Rahman kita pernah jumpa perkataan jana. Sekali kita buka balik surah Rahman, okey, ayat 54 kita akan jumpa perkataan jana. Wajanal jannataini dan. Ayat nombor 54. Tapi jana kat situ merujuk kepada apa? Jana kat situ merujuk kepada pokok buah-buahan lah. Yang buah-buahan tu apa? Buah-buah tu kalau jana ni, okey, jana ni dia kaitkan dengan buah-buahan, tapi buah-buahan tu merujuk kepada buah-buahan yang mudah nak dipetik. Tak payah ambil galak, tak payah nak ambil galah tolong jolokkan. Jolok-jolok buah tu jatuh terkepala, aduh, sakitnya. Dalam syurga tak perlu. Buah yang kita nak makan tu sebenarnya dalam surah Rahman, buah tu sebenarnya dia bentuk kedua bukan sekadar wildan tu boleh edarkan, tapi pokok tu sendiri dia boleh datang kat kita. Kita tak payah nak berdiri nak petik dia, tak payah nak panjat sampai kena gigit kerengga, kan? Betul tak? Jatuh berdebuk ke? Quran kata ayat nombor 54 surah Rahman Tuhan guna perkataan jana, dia merujuk kepada buahan yang dia mudah nak petik. Mudah nak petik tu apa? Pokok tu dia akan turun sendiri pada kita. Bayangkan, Masya Allah. Okey. Lepas tu yang keempat, kadang-kadang Allah Ta'ala menggunakan perkataan kutuf. Kutuf. Kalau jumpa perkataan kutuf dalam Quran, ia merujuk kepada buah-buahan lah. Buah-buahan di dalam syurga. Okey, kalau nak tulis ayat yang ada perkataan kutuf tolong tulis. Surah utama yang kita boleh rujuk pasal kutuf ni surah Al-Insan ayat 14. Tulis. Surah Al-Insan ayat nombor 14 kita akan jumpa perkataan kutuf.
Nanti insya-Allah habis surah Al-Waqiah, kita belajar surah Insan terus nanti. Surah Insan. Sebab apa? Sebab surah Insan surah pasal syurga. Ayatnya paling banyak pasal syurga, satu je pasal neraka. Ayat nombor apa saya sebut tadi? Ayat nombor 14. Tulis. Ayat 14. Kalau siapa ada Quran, dia buka muka surat 579, surah Al-Insan, surah nombor 76, ayat nombor 14, dia akan jumpa perkataan apa? Dia akan jumpa perkataan وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Dia akan jumpa perkataan kutuf. Kutuf pada ayat nombor 14 tu, buah-buah dia mudah nak dipetik. Jadi kita belajar juga bahasa Arab. Rupa-rupanya buah-buahan dalam syurga tidak menggunakan satu istilah saja. Bukan fakihatun je. Tapi kadang-kadang Allah guna samaratun. Kadang-kadang Tuhan guna jana. Kadang-kadang Tuhan menggunakan kutuf. Tapi jana dengan kutuf tu, Allah Ta'ala dikaitkan dengan sifat buah tu. Buah tu mudah nak ambil. Buah tu akan datang sendiri. Dia akan datang turun dekat kita. Jadi sambil kita bersandar tu pun buah tu datang depan mata kita. Kita boleh ambil dia, boleh petik dia. Tapi buah tu dia berduri tak Ustaz? Buah tu dia, nanti sekejap lagi kita akan belajar. Kita akan belajar Allah Ta'ala buang dah duri dia siap-siap. Nanti kita akan belajar. Sekejap lagi kita akan belajar. Tapi kita nak belajar dulu tentang, kita nak perincikan tentang penggunaan istilah di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang buah-buahan. Perkataan kutuf. Okey, jelas ya? Kutuf. Okey, kalau nak samaratun tadi saya tak bagi ayat dia kan, satu kan? Okey, samaratun, satu contoh ayat, tulis Suratul Baqarah, ayat nombor 25. Suratul Baqarah, ayat nombor 25. Kita akan jumpa perkataan samarah, buah-buahan dalam syurga tu. Siapa ada Quran, dia boleh rujuk muka surat nombor 5, ayat nombor 25, dia akan jumpa dekat situ Allah Ta'ala cerita ahli syurga yang dia sembang-sembang sambil makan buah tu. Surah Al-Baqarah ayat nombor 25, muka surat nombor 5. Dekat situ, kita akan jumpa perkataan samarah. Kan? Allah Ta'ala cerita orang masuk syurga ni kan. Waktu dia masuk syurga, mereka kata apa? Mereka cakap apa? Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Waktu mereka dapat buah-buahan syurga, sambil-sambil makan tu dia cakap apa? Hei, inilah yang telah diberikan kepada kami dulu. Maksudnya mereka kata, ni kita pernah jumpa je macam dulu ni buah durian kan? Contoh. Tapi pada hakikatnya dia tak sama. Sebab Tuhan kata hujung tu. Tuhan kata wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan rezeki yang sama rupanya, tapi sebenarnya hakikatnya tak sama. Mungkin kita nampak macam buah apa? Tuan-tuan suka makan buah apa? Buah apa? Jeruk. Tuan-tuan suka makan buah apa kan? Jeruk tapi nanti ada. Nanti kita belajar ayat dia. Okey. Ada dekat surah Yasin ada. Kita belajar cara buat jeruk. Okey. Macam ni. Sekarang ni kita dapat belajar apa? Kita dapat belajar bahawa dalam Quran perkataan buah ni jangan hanya faham pada fakihatun saja. Tapi kadang-kadang Tuhan guna samarah, jana dengan kutuf. Baik, kita lanjutkan lagi. Okey, kalau kita guna surah Ar-Rahman, kita akan jumpa buah-buahan tu kita sebut tadi apa? Ada buah kurma, ada buah delima. Kan? Okey. Mujur ada apa? Okey. Kita pergi kepada yang lain. Okey, ayat berikutnya, jom kita terus pergi kepada ayat yang berikutnya. Pada ayat nombor 20-23. Sambil minum-minum tadi kan, sambil minum kaksun kan, arak yang ada sejuk tadi sebagainya, lepas tu sambil menyantap makan buah-buahan kan, takkan makan sorang-sorang je, kena ada apa? Dekat sini Allah bawa kita kepada nikmat ada pendamping dengan teman. Kalau makan sorang-sorang kan, tak boleh nak sembang-sembang, betul tak?
Walaupun makan itu sedap, sambil makan termenung, tengok dekat pintu. Kan kadang-kadang. Dekat sini Allah nak menggambarkan betapa nikmatnya dalam syurga sampai ada peneman dan pendamping. Tapi peneman dan pendamping ni siapa? Kita akan lihat pada ayat nombor 22 dan 23. Okey, ayat 22 ayat 22 23 ni saya dah letakkan tajuk dia siap-siap, nikmat pendamping dan peneman. Ini nak menyerikan lagi. Nak menyebutkan kesempurnaan lagi nikmat dalam syurga tu, kita tidak akan ada keseorangan, dia akan ada pendamping dan peneman. Tapi di sini dia dikaitkan dengan bidadari. Okey, bidadari. Okey, ada dua ayat. Ayat 22 dengan ayat nombor 23. Okey. Ayat 22 dengan ayat nombor 23. Okey. Mari kita bacakan ayat dia nombor 22. Okey. Dan tolong catat ada berapa maklumat tambahan ni. Okey, kita baca dulu. Okey, mula-mula Allah sebut cantik tu dari sudut apa? Cantik. Okey. Lepas tu umpama apa? Okey, kita baca ayat nombor 22. Ayat 22 ni Allah Taala berfirman, terus 23 lah ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hurun ain. Wa hur ain. Okey, ain ya, ain. Wa hurun ain. Hur tu kita lihat terjemahnya apa adalah bidadari lah. Okey, ainun tu dia merujuk kepada mata dia jelita. Hurun ain. Hur tu bidadari, ain tu pada mata dia. Okey, daripada mata jatuh Hati. Tuan-tuan yang sambung, saya tak sambung. Okey, betul. Daripada mata jatuh ke hati. Dan istilah macam tu lah yang menyebabkan kena pakai niqab. Tapi niqab orang Malaysia ni tak sama macam niqab orang lain. Kerana negara ni tutup mata. Kalau kita pula, mata tu pula yang menyebabkan. Okey, selesai ya. Okey. Lepas tu kita sambung. Mata dia jelita. Okey, hur ni merujuk kepada peneman tu, bidadari, matanya jelita, lepas tu Allah sambung. Ini menarik ayat ni. Ayat ni sebenarnya kalau kita tak perasan, kita akan abaikan penggunaan ni. Tengok ya, Allah Taala kata ka tu apa ka? Ka tu seperti ataupun bagaikan. Tapi ada satu lagi yang tak diterjemah. Kalau terjemah macam tak betul tata bahasa Melayu. Tapi Quran terjemah. Tapi Quran, sebab tu terjemahan dia bukan Quran. Qurannya sebenarnya, tahu tak ka'amsal ni, ka'amsal. Apa maksud amsal? Apa maksud amsal? Apa maksud amsal? Amsal sepatutnya seperti. Misal. Jadi tolong tulis kat terjemahan tu. Bagaikan kan, tambah satu lagi. Bagaikan seperti. Itu yang tepat sebenarnya terjemahan. Bagaikan seperti. Tapi tata bahasa Melayu salah pasal dia double kan. Betul tak? Ada cikgu bahasa Melayu tak kat sini? Cikgu-cikgu mengajar tata bahasa Malaysia. Betul tak kalau kita terjemahkan bagaikan seperti. Sebab seperti itu dia sama juga macam bagaikan kan? Ke tak sama? Ke bagaimana? Okey. Sebenarnya Quran dia tak sama. Quran kata apa? Ka seperti amsal tu misal. Soalannya macam bagaikan seperti. Dekat sini kita nak ambil penghayatan dekat sini. Kita nak kena ambil perhatian dekat kenapa Allah guna dua kali ka amsal, bagaikan seperti. Tolong tambah ya. Lepas bagaikan ke tulis seperti. Lu'lu' mutiara. Mutiara itu macam mana? Al-maknun. Yang disimpan sebaik-baiknya. Tulis. Lu'lu' tu kita belajar dah dekat Ar-Rahman. Saya tak perlu ulang balik. Dekat Ar-Rahman kita dah belajar dah tentang al-lu'lu' wal marjan.
Kita dah ulas lah. Lu'lu' dan marjan. Jadi lu'lu' ni mutiara. Mutiara tu sifat dia apa? Al-maknun, yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Okey. Sebelum tu, saya minta tolong tengok nota tambahan ni. Tengok nota yang saya nak kongsikan ni. Supaya dapat maklumat lebih lanjut. Okey. Cuba tengok dekat sini. Okey. Okey, sebelum tu, tolong tuliskan dulu ayat-ayat lain pasal bidadari ni. Pasal hur, ain. Okay, tolong tulis ayat-ayat lain yang ada dalam Quran. Yang pertama, kita boleh jumpa dalam surah Ad-Dukhan ayat nombor 54. Tulis kat situ. Surah Ad-Dukhan ayat nombor 54. Okey. Surah At-Tur ayat nombor 20. Ni kita nak cari perkataan hur'in saja. Hur'in saja. Perkataan hur, lepas tu dia ada ain kat belakang dia. Bukan surah Waqi'ah saja ayat 22. Tapi ada juga pada ayat 20 surah At-Tur. Dan begitu juga ada pada surah Ad-Dukhan ayat nombor 54. Okey, saya tunjukkan contoh. Saya tunjuk contoh lain. Contoh ayat dia. Okey, ni kan surah Tur ayat 20 kan? Kita jumpa tak perkataan hurin ain, hurin ain. Kan? Hur ni bidadari, ain tu pada matanya. Tapi waktu kita belajar At-Tur, Allah tambah. Wa zawwajnahum, dan kami kawinkan mereka. Kalau kita baca ayat Al-Waqi'ah, kita tak jumpa perkataan dikawinkan. Kita jumpa Allah Ta'ala hanya bagi tahu wahurun ain. Selain ada wildan, ada lagi yang lain wahurun ain, dan bidadari yang matanya jelita saja. Tapi kalau kita baca ayat nombor 20 ni, Allah sebut perkataan wazawwajnahum, dikawinkan. Sama juga macam surah ni. Sama juga macam ni. Kejap ya. Okey, cuba tengok ni surah Ad-Dukhan 54 kan? Tadi surah apa? Surah Tur kan? Dia tengok. Surah Ad-Dukhan pun sama juga. Kita jumpa perkataan hurun ain, tapi sebelum tu wazawwajnahum. Okey, tak apa. Tak perlu panjangkan tentang maklumat ni. Okey, kita lihat apa makna hur. Apa makna hur? Okey, dalam nota, tolong buka muka surat 24 atas sekali tu. Dalam nota. Jumpa tak muka surat nombor 24 atas sekali dalam nota? Kita nak tengok apa makna hur dalam Quran tu. Hur. Okey, dah dapat dah? Okey, kita tengok. Perkataan al-hur sebenarnya dia adalah jamak. Jamak ataupun kita kata plural, bilangan banyak bagi perkataan bukan. Hur, maafkan saya. Hur ni dia adalah bilangan satu, mufrad. Kalau banyaknya, perkataan banyaknya bagi hur dia panggil akhwara dan juga hawra. Okey, dapat? Lepas tu satu lagi, perkataan al-hawaru, tu yang kita kata perkataan hur tadi, dikatakan oleh para ulama adalah sedikit warna putih yang nampak pada mata di bahagian hitamnya. Wallahu ta'ala alam kat sini. Tapi perkataan hur kat situ, dia merujuk kepada bidadari. Okey, selesai. Lepas tu, kita teruskan dengan maklumat ni. Ni soalan saya tadi tu. Ni soalan saya adalah, okey. Kalau ikut terjemahan kita sepatutnya macam ni. Nampak tak nota ni? Sepatutnya Ka'amsal tadi, kita kena tambah perkataan seperti. Sebab ka tu sebenarnya adalah bagaikan. Lepas tu Ka'amsal tu seperti. Ini siapa yang gunakan ayat ni? Allah Ta'ala yang gunakan. Jadi kalau kita nak, kalau macam suami kalau macam anak nak puji mak dia, dia kata, Umi ni kan bagaikan seperti. Dia jadi macam mengukuhkan. Umi ni kan bagaikan seperti singa. Bukan singa, tersalah pula.
Nampak macam betul-betul mak dia digarang. Tapi kita ambil contoh baiklah. Bagaikan seperti, soalan dia adalah, mengapakah digunakan perbandingan tu dah adakah guna pula amsal sebanyak 2 kali? Kenapa? Kenapa Allah guna 2 kali ni? Dia sebenarnya kalau ayat tu bunyi kalulu sampai dah. Dah boleh faham dah. Tapi kenapa Allah 2 kali? Sebenarnya digunakan 2 kali untuk menggambarkan tentang apa? Tentang betapa jelitanya, cantiknya hur ini kepada ahli syurga. Okey, habis dekat situ. Tak perlu panjangkan maklumat ini. Sebab dalam kelas ni memang ramai yang perempuan. Kalau yang lelaki ramai, saya akan detailkan lebih lanjut lagi. Perlahan-lahan lah. Okay, tak apa. Ni di sini kita belajar, kita ambil sudut apa? Sebenarnya kita nak ambil sudut macam mana Allah Ta'ala sedia ni. Allahumma salli ala Muhammad. Hebatnya Allah Ta'ala. Kurniaan Allah Ta'ala ni memang tidak terhingga. Nanti waktu kita masuk syurga kan, kita akan tengok, betul lah. Kita betul lah dia punya kecantikan tu, gambaran dia macam mana sehingga digunakan patut digunakan amsal. Tapi ibu-ibu yang masuk syurga nanti lebih cantik tak daripada bidadari? Lebih cantik. Lebih cantik tak daripada bidadari? Sebenarnya lebih cantik. Alasan dia apa? Walaupun tidak ada ayat Quran yang kata, tidak ada hadis yang sebut secara lanjut, sebenarnya lebih cantik. Macam mana lebih cantik? Sebab alasan yang para ulama tafsir dia buat analogi, dia kata macam ni. Dia kata, kalaulah yang melayan kita itu sudahlah cantik, sudahlah jelita, umpama macam mutiara kan, umpama seperti permata, bagaimana dengan orang yang dilayan? Faham tak maksudnya? Sebab apa? Sebab syurga ni khas untuk orang yang buat amal. Faham tak maksudnya? Kita dilayani. Maksudnya yang kalau yang melayan itu, pelayan itu, peneman itu sudah jelita, maka yang dilayan dan meneman itu sudah pasti akan lebih jelita. Kalau tak percaya, nanti kita masuk syurga, kita akan tengok kejelitaan masing-masing. Ustaz, bukan nak defy Allah punya ruling ke apa, tapi just for discussion purpose lah. Istighfar lah banyak-banyak lepas ni. Maknanya daripada dunia sampai syurga pun macam it seems like laki boleh kahwin lain, dapat bidadari so kan, but there's no mention about our advantages. Adalah. No, it's just for discussion, bukannya nak defy. Sebab memanglah, sebab sifat kejadian wanita dia tak sama macam sifat kejadian orang lelaki. Sampai syurga pun macam there's no macam there is still macam men tu punya tu ada macam what they have dalam dunia. Tetapi sebenarnya tidak ada perbezaan dari sudut nikmat. Maksudnya kalau perempuan yang jadi asabikun, lelaki jadi sabikun, nikmat perempuan lebih rendah daripada orang lelaki tak. Dia sama je. Kena faham kat situ dia sebenarnya sama. Sebab Allah tu Tuhan yang Maha Adil, dia sama. Cuma Allah Ta'ala tidak cerita kepada kita tentang perkara ini. Okay, di sini benefit tak banyak sangatlah cerita di sini. Kita ulas benda macam ni sebenarnya kita nak melihat sudut macam mana nikmat yang Allah nak sediakan. Ni dia panggil nikmat macam ni. Kita kalau makan sedap, bayangkan tadi kita minum air wangi sedap, makan sedap. Tapi kalau kita tengok orang tak sedap mata memandang, dia akan kurang nikmat tu, betul kan? Di sini nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni,
Dia akan jadikan semua sudut dalam syurga itu dia adalah nikmat. Hatakan pada pandangan mata. Sebab tu benda yang paling utama pada mata. Daripada mata jatuh ke hati. Maksudnya kalau mata kita tengok benda yang tak menyenangkan, hati jadi sakit. Betul tak? Tapi kalau mata kita nak menunjukkan sini sebenarnya, Allah Ta'ala nak menunjukkan bahawa pada nikmat, kau melihat nikmat pada mata tu pun jadi nikmat. Bayangkan, pada mata tu pun Allah bagi dah jadi nikmat dah. Belum pada baunya. Belum pada rasanya. Jelas tak? Nak menunjukkan bahawa sempurnanya nikmat syurga ni pada pandangan. Sebab tu kalau kita belajar dekat yang Wildan tadi kan, kita baca dah surah-surah lain tu, umurnya sebaya, lepas tu mereka juga seperti mutiara dan permata. Termasuk juga seperti bidadari. Okey. Kalau ibu-ibu nak belajar lagi tentang bidadari kan, sebenarnya ibu-ibu boleh gunakan ayat ni nak kempen dekat anak-anak, kempen dekat semua orang tentang nikmat-nikmat syurga ni. Okey, kalau nak belajar tentang nikmat syurga pasal bidadari, boleh tolong tambah ayat ni. Tolong tulis sekejap ayat ni, tapi saya tak ulaskanlah pasal ayat ni. Kita tulis je ayat tambahan tentang nak tahu topik bidadari dalam syurga. Dekat Rahman tu saya dah sebut tempoh hari. Okey, tulis ayat dia. Okey. Dia bukan surah Al-Waqi'ah saja ada sebut tentang tu, tapi sebenarnya ada juga dalam surah As-Saffat, ada juga dalam suratul Al-Waqi'ah, dan ada juga dalam suratul Ar-Rahman. Okey, dalam surah Rahman. Surah Rahman pun saya dah ulas dah sebelum ni. Okey, tentang sifat ahli bidadari tadi. Okey, kita dah 11.30, kita dah 11.35. Kan kita tadi mula pukul 10. Okey. Dah habis tadi. Okey, kita akan buka pada beberapa persoalan kalau ada. Oh, kita ada satu lagi ayat dia. Okey, ayat tu kita sambung minggu depan kot. Okey, ada masa lagi ke nak belajar ni? Ada masa saya boleh tambah lagi satu. Sikit lagi ayat. Nak masak nak semua ni. Dah habis puasa ganti dah. Dah habis puasa 6 dah. Dah habis. Alhamdulillah. Okey. Ada orang dia tinggal sikit lagi puasa 6 dia. Tinggal 6 hari je lagi. Sikit 6 hari. Ada orang tinggal 6 hari lagi. Sikit lagi puasa 6 dia. Tinggal 6 hari lagi. Tak ada lah. Taklah, gurau je. Okey, macam ni. Last kali kita tutup dengan ayat 24 lah. Okay, ayat 24 ni lah merupakan ayat yang kita boleh dapat tahu as-sabiqun ni sebenarnya mereka siapa. Tapi secara tidak langsung lah. Maksudnya kita dapat tahu dekat sini sebenarnya dikaitkan dengan mereka banyak beramal. Sebab tu Tuhan guna perkataan apa? Jaza ni balasan. Balasan kenapa? Bima, dengan apa kanu mereka telah, kanu tu yang telah, ya'malun mereka telah kerjakan. Kerjakan tu maksudnya apa? Mereka telah beramal. Perkataan ya'malun ni maknanya orang-orang yang beramal. Maknanya orang yang beramal. Maknanya mereka buat amalan. Mereka banyak buat amal. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ni juga sebenarnya nak membangkang, bagi tahu juga, kan setengahnya kita kata, kita tak boleh buat amal ni nak syurga. Kan setengah orang kata, nanti kau tak ikhlas. Sebenarnya kalau kita baca surah Al-Waqi'ah ni, Allah sendiri cakap, kau dapat masuk syurga semua sebab apa? Sebab apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya nak menunjukkan bahawa apa? Mereka ni orang yang banyak buat amal. Okey, mereka beramal. Okey, kita tutup pada ayat nombor 24. Okey, agak-agak dah habis dah ke belum surah ayat pasal sabiqun ni? Belum lagi kan? Tapi kan, kalau kita tengok, ayat 24 ni macam dah penutup.
sebagai balasan apa yang mereka kerjakan. Dia macam ending. Tapi waktu kita baca ayat berikut, ada lagi ya. Ayat 25-26. Nanti kita akan ulas minggu depan. Mengapa Allah Ta'ala tidak letakkan nikmat pendengaran selepas ayat bidadari. Lepas tu baru ending dengan 24 kan. Kalau tengok ayat 24 ni kan dia macam penghujung kan. Macam ending kan. Sebagai balasan apa yang mereka telah buat. Tiba-tiba muncul ayat yang kata ada nikmat lain. Kenapa nikmat pendengaran ini? Ni dipanggil nikmat apa? Nikmat Allah jaga telinga kita. Tengok dalam syurga sampaikan mata saja pun sudah melihat yang indah je. Tetapi ada satu lagi yang Allah bagi. Allah nak tunjuk kesempurnaan dalam syurga tu apa? Kita akan baca pada ayat nombor 25 dan 26 nanti. Minggu hadapan. Tolong catat. 25-26 kita akan belajar pada minggu hadapan. Jadi kita dapat banyak pengajaran pada hari ini secara tak langsung. Okey. Ada persoalan yang dapat yang boleh kita kongsikan? Ada pandangan ke sebelum kita tutup? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi nak tanya Ya. ayat yang nombor ayat 22, nikmat pendamping dan peneman dalam syurga tu, dalam ayat ni dia menjelaskan bidadari. Kalau yang wanita yang masuk ke syurga dapat bidadara ke macam mana Ustaz? Terima kasih. Okey. Kita pernah sebutkan waktu kita belajar surah Rahman dulu. Dia sebenarnya Allah Ta'ala tidak menyebut secara jelas dalam Quran. Tapi orang perempuan pertama begini. Di dalam syurga, dalam hadis sebut tidak akan ada yang membujang. Satu bab kita kena tahu. Tidak akan ada orang yang hidup secara membujang. Maknanya dia akan ada pasangan dia. Okey, kalau orang perempuan, pasangannya itu ada. Cuma Allah tidak menyebutkan. Wallahu ta'ala alam. Para Dapat ulama husband balik ke Ustaz? Dapat your own husband back ke? Okay, dia cerita lain macam ni. Yang kedua, kenapa tidak disebutkan secara jelas bagi orang perempuan? Kenapa orang tak dapat bidadara? Sebab orang lelaki dia tak sama karakter dia macam orang perempuan. Orang perempuan mereka malu nak sembang bab-bab ni. Sembang tentang bab nanti kau dapat isteri. Orang lelaki kan dia seksual dia tak sama macam orang perempuan. Kena faham Kan betul tak? Orang lelaki ni, jadi sebab tu ayat ni dia sebut jelas-jelas. Tapi kalau orang perempuan, dia sebenarnya ada. Cuma Allah tidak menyebut secara jelas. Pastinya pasti ada. Dia dalam syurga ni dia tidak ada kata dia dapat pasangan lah, aku tak ada pasangan. Tak. Dia pasti ada pasangan dia. Jelas tak kat situ? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Lepas tu, soalan apa lagi? Ada soalan lain tak? Sebelum kita tangguhkan. Ada pertanyaan lain tentang ayat-ayat mana dalam surah Al-Waqi'ah? Kita dah masuk kepada penamat dah surah As-Sabiqun ni. Okey. Ada soalan? Tak ada. Ada komentar apa-apa yang boleh kita kongsikan? Kak Syida ada apa-apa ke? Rasanya tentang berkaitan dengan mengapa Allah selalu sebut kenikmatan tu pada bidadari. Dia menggambarkan pihak kebanyakannya dia kalau dia ditaburkan, dia dihidangkan dia dengan hiasan dunia ni, dengan perhiasan dengan barang-barang kemas, dia lupa benda-benda tu semua. Kan maksudnya Allah bagi tu perempuan ni dia kelebihan dia suka pada berperhiasan. Lelaki dia punya topik pencarian memang kebanyakan
dari tarikan dia pada orang perempuan. Jadi kat situ Kak Syeda rasa ada perbandingan, ada perbezaan. Nikmat tu sama rata di dunia. Orang perempuan dia merasa dia pakai syurga, pakai barang kemas, sutera. Dan orang lelaki dia kena sabar untuk mendapatkan emas dan sutera tu di akhirat nanti. Begitu juga lah Allah tu adil kan, dia bagi. Maksudnya kita kena faham kat situ lah Ustaz. Okey. Terima kasih kepada Kak Syeda. Okey, kalau tuan-tuan nak cari ayat yang kata perempuan dapat juga, lelaki dapat juga yang sama. Okey, ayat yang umum saja, tuan-tuan boleh gunakan surah Al-Ahzab. Saya ada sebut sebelum ni. Surah Al-Ahzab, tengok ayat surah Al-Ahzab. Buka surah nombor 33 Al-Ahzab. Ayat yang Allah mengulang-ulang tentang perempuan dan lelaki, dua-dua dapat ganjaran. Ayat ni ayat yang nak jawab. Kalau siapa-siapa tanya soalan, kita boleh jawab lah. Okey, ayat dia tak ayat berapa. Saya pernah sebut sebelum ni. Ayat dia kata, orang lelaki yang beriman, orang perempuan yang beriman, orang lelaki yang puasa, orang perempuan yang puasa, orang lelaki yang sedekah. Ingat tak ayat dia? Ayat berapa? Dalam surah Al-Ahzab. Ya, ayat nombor 35 bawah sekali. Muka surat nombor 422. Cuba tuan buka muka surat nombor 422 kan? Okey. Tu tak akan jumpa kan? Jumpa tak ayat nombor 35 tu? Kita akan jumpa perkataan yang kalau kita baca ayat bawah sekali tu, tuan kata hujung tu apa? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Tuan kata kat hujung tu, Allah telah menyediakan bagi mereka semua keampunan dan pahala yang besar. Mereka tu siapa? Kalau kita baca ayat mula-mula tu, Tuhan kata apa? Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat sampai hujung. Ayat ni ayat yang pernah Nabi bacakan kepada salah seorang isteri Nabi yang pernah bertanya tentang soalan yang tanya tadilah, kenapa perempuan ni dia tak sama macam yang pada orang lelaki tadi. Maka ayat ni dia bagi jawapan sebenarnya. Tak, sebenarnya orang lelaki dia dapat balasan sama macam orang perempuan. Kalau darjat dia samalah. Darjat dia sama. Maksudnya dia tidak akan ada pengurangan. Sebab Allah Ta'ala sebut pada ayat nombor 35 dalam surah Al-Ahzab. Okey, ada pertanyaan lain? Dengan syarat Ustaz, semua apa? Dengan syarat. Pada ayat 22 surah tu, tak salah Kak Syeda. Kita semua semuanya kita ni kena soleh dan solehah lah. Maksudnya kita boleh beramal soleh dan solehah baru kita boleh mendapat nikmat yang Allah nak janji kepada kita kan. Maksudnya kita akan berkumpul di sana nanti. Betul. Kalau soalan yang pasal suami isteri tadi tu, dia dengan syarat ya, kita sayang macam mana suami kita sekalipun, tapi kalau suami tak masuk dalam syurga ataupun isteri itu tak masuk dalam syurga, maka kita akan berpisah lah. Berpisah. Tapi kalau kita nak sama-sama semua masuk dalam syurga, kena syaratnya semua kena beriman. Kena beriman. Ada ayat dia ayat dia macam persoalan tadi tu, dia ada ulama bincang tu. Kalau macam kalau suami dia meninggal kan, dia kahwin lain, itu ada isu lain. Tapi suami boleh masuk syurga, isteri boleh masuk syurga kalau beriman beramal. Nanti Allah Ta'ala akan kumpulkan pada satu tempat yang sama. Allah Ta'ala tak akan biarkan isteri berada tempat lain, suami berada pada tempat yang lain. Pernah dengar tak ayat tu? Ayat 22 ke Ustaz? Surah At-Tur. Ayat 22 surah At-Tur. Ayat 22 surah At-Tur. Tadi akak ambil pada ayat mana Kak? Surah 52 kan? 52.
Ya. surah At-Tur. Kita buka sekejap sebelum kita tamatkan untuk kita merumpaikan beberapa persoalan pada ayat, saya pernah sebut sebenarnya kan, ayat nombor 22. Ayat berapa Kak tadi Kak? 22 Ustaz. Oh, ayat 21. Satu ya. Okay. 21. Okey, kalau kita baca dekat ayat nombor 21 tu, ayat 21 tu surah At-Tur muka surat 524. Muka surat 524 kita akan jumpa dekat situ Allah Taala satukan semua ahli keluarga. Kalau kita baca dekat situ Allah Taala kata walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alasnahum min amalihim min syai'in. Ayat 21 tu. Dan orang yang beriman, syaratnya dia beriman bersama dengan zuriat keturunan dia yang ikut mereka. Dalam beriman, kami pertemukan mereka dengan keturunannya itu di mana? Di dalam syurga. Kami tidak kurangkan pahala mereka sedikit pun. Ni contohnya, saya pernah sebut sebelum ni, kalau macam kita syurga tingkat yang pertama, contohnya suaminya tingkat pertama, isterinya tingkat kedua, anak dia tingkat ketiga, ada anak lain duduk tingkat 4, cucunya duduk tingkat 5. Tapi semua masuk ke syurga, Allah Ta'ala akan bawa semua tu naik pada tingkat 1. Faham tak maksudnya? Apabila naik semua pada tingkat 1, orang yang asal tingkat 1 tadi, dia tak dijatuhkan darjat dia. Tetap kekal dekat situ. Itulah ayat 21 dalam surah At-Tur. Jadi, kempen kita semua adalah kita kena bawa diri kita dan ahli keluarga kita masuk syurga. Itulah tugasan yang kita nak dapatkan. Kita nak bawa semua ahli kita masuk syurga. Baik, kita berhenti di sini. Kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. InsyaAllah. Minta maaf atas segala kelemahan, kekurangan. Okey, kita tentuan dijemput pada petang ni. Kalau tak ada pengisian, kita ada pengisian daripada Ustaz Syafiq. Kita nak belajar tentang mengenal Rasulullah melalui Al-Quran dan hadis lah. Petang ni kita akan belajar tentang Rasulullah tu ada sifat belas ihsan, sifat rahmat. InsyaAllah pada petang ni jam 3 petang. Dijemput dia tuan-tuan dan puan semua sekali. Okey, Kak Syidah sebagai penutup ada apa-apa? Alhamdulillah Ustaz. Ada soalan ke? Ada soalan ke? Ada soalan ke? Soalan ke? Tak ada kot. Tak ada Kak. Okay, silakan. Okey, alhamdulillah hari ni kita dapat input-input yang bakal mengukuhkan kita punya pemahaman terhadap Al-Quran, apa yang kita baca pada hari ini. Sebenarnya janji-janji Allah itu adalah benar. Jadinya kita rasanya untuk bila kita dah tadabbur ni, pemahaman-pemahaman kat situ, kita akan rasa sami'na wa ata'na. Apa yang Allah bagi, apa Allah janjikan, itulah yang terbaik buat kita kan. Maksudnya kita mesti ada kebaikan yang Allah bagi. Lelaki ke, perempuan ke, bidadari ke, wildan ke, rilman ke, itu insyaAllah kita akan kata melalui kefahaman Al-Quran kita tadabbur ni, Allah akan tingkatkan kefahaman kita dan kita akan berlapan hati dan kita akan redha dengan segala kedudukan yang Allah bagi hari ini, insyaAllah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian hari ini. InsyaAllah dekatlah, insyaAllah bagi kita berulang kaji, kena untuk kata lebih lagi kita memahami dan kita kita mengamalkan apa yang kita dapat, apa yang kita dah belajar, insyaAllah. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian hari ini Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, tingkatkan amal, tingkatkan iman, insyaAllah. InsyaAllah. Jazakumullahu khairan katsira semua. Patuhi SOP ya, patuhi arahan pemerintah juga merupakan satu ibadat yang bawa kepada kita kepada kebaikan. Jaga diri kita, isikan waktu kita MCO ini dengan amal-amal kebaikan. Okey, walaupun kita tak boleh bertemu bersemuka, kita banyak lagi kaedah-kaedah yang lain
Okey. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah khairan Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Warshida. Terima kasih. Terima kasih Syida. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam.